Urusan mesyuarat dan usul-usul. Datuk Dipertua, peraturan mesyuarat. Peraturan mesyuarat. Saya merujuk kepada peraturan mesyuarat 4 dan juga Federal Constitution Artikel 57. Saya difahamkan Datuk Dipertua bahawa ada satu usul yang telah dikemukakan untuk menggantikan yang Dipertua. Adakah ini benar? Dan jika benar, kenapa ia tidak ada disenaraikan dalam order paper? Itu sepatutnya kena tanya Timbalan Speaker sebab saya recuse diri saya daripada membuat apa-apa keputusan mengenai perkara tersebut. Bukan, soalan saya, adakah usul tersebut dikemukakan? Usul untuk menggantikan yang Dipertua? ada. Adakah usul sedemikian? Kerana saya tengok dalam order paper tidak ada. Dan saya baca saya baca peraturan 4 dan also peraturan usul itu ada dibuat artikel tapi saya 57 serahkan kepada Timbalan Speaker untuk buat keputusan. Ia membenarkan sedemikian. Adakah ia telah dikemukakan? Itu soalan saya. Betul. Memang pemberitahu diberikan, ya. Public knowledge is already there. Can you just confirm whether it's there? Then if it's so, why it's not in the order paper? Yang betul. Itu sebab saya kata usul-usul itu pemberitahunya telah diberikan kepada pejabat saya dan saya telah menulis surat kepada semua pengusul-pengusul bahawa saya tidak akan membuat apa-apa keputusan mengenainya dan keputusan mengenai usul-usul tersebut saya serahkan kepada Timbalan Speaker. Terima kasih. Yang betul. Ya. Bila membuat keputusan sedemikian, at least datang ke Dewan ini untuk memberitahu semua ahli parlimen baru kita tahu. Kita baca dalam surat khabar spekulatif dan sebagainya. Jadi adalah usul tersebut, yang betul. Ada. Jadi kenapa ia tidak disenaraikan? Boleh jadi kerana Timbalan Speaker menolaknya lah, saya rasa. Oh, bukan. Kalau tolak pun mesti ada berita sekurang-kurangnya yang Dipertua boleh memberitahu kenapa ia ditolak. Saya tak boleh beritahu lah sebab saya tak involve langsung tentang apa tu keputusan yang dibuat tu. Can we have the Deputy Speaker now supaya membuat keputusan sebelum kita? Tuan Speaker, ini baru berlaku. Sorry? Saya antara ahli parlimen yang membawa usul itu. Ya. Bila saya menerima jawapan. Ya. So, oleh kerana kita mahukan penjelasan daripada Timbalan Speaker, saya rasa elok Timbalan Speaker menjawab perkara ini. Kami perlu jawapan. Itu ditanya pada tadi lah masa... Ya, ini baru dibangkitkan. Ini baru dibangkitkan. Ya. Tadi Q&A. Boleh Tadi jadi, Q&A. boleh tak? Saya faham kedudukan speaker tak boleh jawab. 2.30 Timbalan Speaker akan duduk. Saya ada kamar khas. Tuan Speaker. Boleh ditanya waktu tu? Tuan Speaker, peraturan mesyuarat yang sama. Tuan Speaker, soalan yang diajukan oleh Ipoh Barat cukup senang untuk kita faham. Pertamanya, adakah usul tersebut dikemukakan? Jawapan itu adalah ya. Telah pun dikemukakan. Dan Tuan Speaker sebagai speaker di dalam apabila keputusan dibuat oleh Timbalan Speaker, sudah semestinya Tuan Speaker juga tahu keputusan saya tak itu. tahu. Tuan Speaker ada satu tanggungjawab untuk ambil tahu. Saya tak tahu. Tuan Speaker perlu ambil tahu kerana ini adalah satu usul yang cukup penting dan saya nak tahu. Saya serahkan kepada yang berhormat Timbalan Speaker. Ya, saya tapi dah tulis surat kepada semua pengusul-pengusul. Tapi bukankah Tuan Speaker juga hendak tahu sama ada ataupun tidak? Tuan Speaker ada sokongan daripada semua ahli parlimen untuk menjadi speaker? Yalah, tapi itu sangat penting. Adakah Tuan Speaker tidak berani untuk kita mengusulkan usul itu supaya kita dapat satu keputusan daripada Dewan ini sama ada ataupun tidak Tuan Speaker layak menjadi speaker untuk Dewan Rakyat ini? So that's the question. Kenapa usul-usul yang penting begini diketepikan? Kita tidak boleh datang ke Dewan ini dan kita ketepikan begitu saja. Yang Mohd, saya dah kata. Saya tak melibatkan diri langsung di dalam keputusan tersebut. Ya, tapi keputusan itu mesti tahu, bukan melibatkan diri. Tapi apa keputusan itu takkan tak saya diberitahu telah ditolak. Alasan dia? Kena tanya dia lah sebab saya tak Tuan Speaker perlu tahu. Bagaimana Tuan Speaker tak tahu? Jangan bagi saya jangan suruh saya terangkan kenapa sebab saya tak involve dalam perbuatan tersebut. Baik. Ya, tolong tanya yang Tuan Speaker, kalau Timbalan Speaker menolak usul, that is a grave misconduct on the part of the Deputy Speaker. Sudahlah. Tanya dia lah, tolong. There cannot be tyranny. Tolonglah.
Tanya timbalan speaker lah, saya dah cakap. Speaker, macam mana boleh timbalan speaker buat keputusan terus usul itu tidak ada? How can both of you make the decisions? What are we here for? Siapa kata both of us? Satu saja, timbalan speaker. You yourself know that, you are a lawyer. When I'm in a position of conflict, so saya tak boleh buat apa-apa keputusan mengenai perkara tersebut. I recuse myself. Kalau saya buat keputusan mengenai perkara itu, sure YB juga yang akan komplain kan. So saya tak nak involve. Saya dah kata awal-awal, saya tak nak involve tentang diri saya. Saya serahkan kepada timbalan speaker. Tapi perkara itu Dato' ada perlu betul. dibawa ke Dewan ini. Dato' ada betul. Macam mana timbalan speaker bincang, lepas itu terus lesap usul itu. Saya tak bincang langsung dengan dia. Saya tak sentuh langsung kecuali dengan menulis memorandum kepada beliau untuk membuat keputusan mengenainya. Kalau begitu, tempohkan Dewan, panggil timbalan speaker datang, jawab usul dia ini. dah Sekarang ada. juga. Pukul Tempohkan Dewan sekarang. Pukul Speaker. 2:30 dia ada, tanya dia lah. Tak ada konflik, Speaker. Tempohkan Dewan sekarang, speaker. Speaker, Panggil tak ada timbalan speaker tu konflik. jawab. 2:30 lah. Hanya bawa usul dalam Dewan itu saja. Speaker boleh. Biar Betul. Dewan yang 2:30, putuskan. Bawa saja usul. 2:30. Tuan Speaker, mungkin 2:30 nanti timbalan speaker yang lain dah. Orang tak tahu dah. Peraturan Masyarakat. Sekali lagi. Tuan Speaker, boleh saya Tuan Speaker, this is usulkan. pejabat speaker, bukan masalah Tuan Speaker. Pejabat speaker. Sebagai speaker, you should know. Kamu Saya- mesti tahu. There's no Kami- conflict actually. Tuan Speaker, Terus please bawa lah, Tuan saja. Speaker. Kami rasa Dewan yang akan buat keputusan. walaupun ada perkara itu kerajaan, tidak ada perubahan langsung parlimen ini. Memalukan. Speaker, you want to know whether you have the support of this house. Tuan Bukankah Speaker, itu penting, Speaker? That's not for Tuan the Speaker, Deputy saya Speaker to decide. kadang That's for the Dewan to decide. Tuan Speaker, kita tempohkan. Boleh. Tempohkan. Usul yang dikemukakan ini, Tuan Speaker, bagi penjelasan, dan saya terima penjelasan Speaker, iaitu Speaker tak mau campur, oleh menyebabkan recuse yourself. Dan timbalan Speaker buat keputusan. Tetapi munasabah bahawa keputusan itu dimaklum. You have to know the decision because you are the Speaker. Right. Tuan Speaker kata tak tahu. Which to me is not quite acceptable. Nonetheless, oleh kerana perkara ini jelas kepada Speaker, perkara ini mesti jadi first order of the day. Selepas soal jawab. Kerana yang dibangkitkan ini soal kedudukan Speaker. Jadi saya oleh demikian setuju dengan rakan-rakan sekurang-kurangnya timbalan Speaker sama ada nota kepada Speaker untuk membaca keputusan dia, alasannya, ataupun Speaker menangguh sekejap supaya timbalan Speaker datang bagi penjelasan and therefore we can proceed. Saya boleh panggil dia. Nizam. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul. Tuan Speaker. Tak, Nizam. Point of order, Tuan Speaker. Saya tekan ni tak boleh. Untuk saya dah. Panggil dia. Okey, betul sini. Saya tunggu Tuan Nizam cek sama ada Datuk Rashid available tak.